Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kisah-kisah true crime, kisah misteri, pelik dan seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. So, di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button untuk tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, hari ni kita akan sembang dalam segmen baru iaitu Fakta Rashid, di mana Abang Boy akan kupas tentang fakta-fakta pelik dan aneh. Dan kali ini kita akan sembang tentang bagaimana pihak berkuasa zaman era Robin Hood dulu menjatuhkan hukuman kepada penjenayah. Serius gruesome guys. Kita akan explore pasal device-device dan cara diorang guna untuk torture pesalah ni. Cara sesaan yang paling last dalam list ni, confirm lah korang tak percaya punya. Sebab benda tu paling low cost dan paling efficient. Tapi korang sabar jap. Sebelum kita continue, kita kasih roll dulu. Zaman sekarang tak banyak dah negara pakai benda-benda macam ni. Tetapi masih ada negara yang mengamalkan hukuman kuno ni. Macam negara kita sendiri masih lagi mengamalkan hukuman sebatan rotan. Ngeri bai. Kau bayangkan arwah atuk aku libas getah paip dulu. Pun aku dah melupa, kau cuba bayangkan rotan. Korang tahu tak, pada tahun 2008 ada report yang mengatakan hukuman rejam masih diamalkan di negara belah-belah Afrika sana. Ada satu kes di Somalia di mana pesalah adalah seorang remaja perempuan yang berumur 13 tahun. Apa yang dorang buat? Dorang korek tanah, dorang tanam budak ni kat dalam tanah sampailah level-level leher ni. Lepas tu 50 orang lelaki membaling batu kepada budak tu. Korang nak tahu tak apa kesalahan budak tu? Sure korang tak boleh brain kan? Kesalahan dia adalah report kepada ketua kampung yang dia kena rogol guys. Pelik kan? Yang kena rogol lalas sekali kena rejam sampai mati. Aduh, gila dia orang ni. So, alat yang pertama ni dorang namakan The Catherine Wheel. Bunyi macam, alah tak takut pun. Jap, korang sabar je Abang Boy describe macam mana alat ni berfungsi. So, mengikut legenda, si Catherine ni hidup pada zaman Roman. Dan si Catherine ni dilahirkan di dalam keluarga yang lebih kurang ado-ado lah, bangsawan lah. So, dia ni ada satu perangai. Perangai dia sangat-sangat lantang memprotes tindakan Emperor pada masa tu. Sebab zaman tu adalah era kenaikan agama Kristian. Dan Maharaja Roman ketika itu banyak sangat membunuh penganut Kristian. Si Catherine ni selalulah berdebat dengan ahli senator yang menyokong tindakan Emperor tu. Last kali, si Catherine ni dipenjarakan dan dihukum hukuman bunuh. Dia sepatutnya dihukum dan diseksa menggunakan satu roda kayu. Tapi dikatakan bila si Catherine ni sentuh roda kayu tu terus hancur berkecai. So last Catherine dijatuhkan hukuman pancung. So macam mana diorang gunakan roda kayu ni untuk hukum orang? Okay, so dia macam ni. Ada beberapa cara yang diorang guna. Salah satu cara adalah diorang baringkan pesalah tu dan diorang roll roda kayu tu dekat atas pesalah tu. So korang ingat, alah roll je apa benda sakitnya. Kejap. Roll tu bukan kecil-kecil anak guys. Dia bukan besar mainan Hot Wheels tu. Tak. Dia besar bagak bai. Dikatakan pula yang berat roda kayu tu adalah seberat 50 kilo. So boleh imagine tak benda tu lenyek korang. Tak cukup dengan tu, dekat roda tu dorang siap pacakkan paku bai. Korang rasa sakit tak? Lagi satu cara adalah dorang ikat pesalah tu pada roda dan dorang pusingkan. Macam dorang ikat macam tu, kaki tangan apa semua, atau dorang pusing. Macam roda impian sian. Saya putar Halim. So lepas tu si Algojo, yang tukar hukum tu lah yang pakai hood hitam tu, dia akan pukul pesalah tu dengan hammer atau batang besi yang besar. Dia bukan pukul manja-manja je guys. Tak. Memang dia libas kau-kau. So benda ni akan buat tulang-tulang pesalah tu patah guys. Bilangan pukulan pula bergantung kepada kesalahan yang pesalah ni buat. Itu hanya step pertama guys. Ada lagi step. Korang sabar jap. So selepas tulang-tulang semua dah patah, diorang turunkan pesalah tu dan diorang ikat kembali.
Diorang bukan ikat cara-cara biasa tau. Diorang selitkan dekat dalam bilah roda tu. Bilah roda macam, yelah bila tangan kau dah barai dah ni kan, kau punya pergelangan tangan dekat Johor, kau punya siku dekat KL, kau punya ini dekat Perlis kan, kau dah macam ni lah. Lepas tu dia selit macam tu lagi. Itu diikat. Gila lah. Lepas tu dalam keadaan kau yang terumbang ambing tu seperti buah pinang yang digilit steamroll, dorang akan display benda tu dekat public bro. So tengoklah hukuman ni berapa lama. Kalau dijatuhkan hukuman seminggu, by the end of the week, kalau korang hidup, korang akan dilepaskan. Itu pun kalau hidup lah. Gila kau dah kena gantung, kau tak makan seminggu, lepas tu gila lah. Kalau hidup, confirm korang tak jadi orang. Memang cacat seumur hidup lah cerita dia. Cara kedua adalah dorang akan biarkan pesalah dekat situ sampailah dia mati. Dia dah mati pun dorang buat dono je sampailah binatang-binatang liar memakan mayat tu sampai settle. Lepas tu roda tu tadi akan diguna pakai untuk pesalah lain pula. Recycle. Geli. Satu lagi cara adalah dorang akan ikat pesalah tu dan dorang letak di atas unggun api. So cara ni dorang reserve untuk pesalah-pesalah yang commit benda-benda yang hardcore lah. Macam kutuk raja ke, khianat pada negara ke, bunuh orang ramai ke kan. Lebih kurang macam tu lah. Kalau setakat kencing dalam pasu jiran tu tak ada kena kot. So ini level paling atas punya lah. So ini boleh disamakan dengan hukuman mati baik. Serius kan, takut aku. Tetapi ada berita baik jugalah. Kalaulah dikatakan yang pesalah tu terlepas dari ikatan tali ataupun roda tu terjatuh dari tempat gantung, pesalah akan dilepaskan. Sebab dorang dianggap yang dosa pesalah tu telah diampunkan oleh Tuhan. Lebih kurang macam tu lah. So satu lagi alat sesaan yang dorang gunakan pada zaman kuno dipanggil the brazen bull ataupun lembu pemberani ataupun lembu berani. Lebih kurang macam itulah. So alat ni dikatakan pada zaman purba Greek. Ini zaman-zaman Zeus, Poseidon. Kalau korang main game God of War tu, yang Kratos tu, confirm lah korang tahu. So alat ni dorang reka macam bentuk lembu yang sebenar tau. Saiz pun lebih kurang sama. Tapi lembu besar lah kot, bukan macam saiz lembu Malaysia. Ini baka baik punya lah. Dan dorang buat benda ni daripada gangsa guys. Dalam lembu tu lopong. Di tengah-tengah perut lembu tu dorang buat macam pintu selak lah, yang hanya boleh dibuka daripada luar. So cara dorang guna alat ni is dorang campakkan pesalah kat dalam perut lembu tu dan dorang kunci dari luar. Dekat bawah lembu tu pula dorang letak unggun api guys. Kena panggang hidup-hidup mamat tu dalam tu. Sadisnya. Tak cukup dengan tu kan, dekat dalam lembu tu dorang design saluran udara yang sempit dan saluran udara tu keluar ke hidung lembu tu. Sebab kenapa dia buat benda macam ni adalah setiap kali orang dibakar kat dalam tu, bunyi orang meraung akan kedengaran seperti bunyi lembu yang sebenar guys. Asap-asap daripada kulit orang terbakar dalam tu akan keluar menerusi hidung lembu tu. So lebih kurang macam dia bagi impression lembu tu tengah marah. So tu sebab nama dia The Brazen Bull. Abah beliau lah. Aku tak tahulah sama ada nak panggil dia orang ni kreatif atau kejam. Korang rasa? So alat nombor 3 ni paling famous guys. Nama dia sama dengan band heavy metal yang top pada zaman 80-an dulu. Nak tahu apa dia? Iron Maiden. Bukan Encik Maiden Bukan. Dia Iron Maiden. Bermaksud gadis besi. So alat ni macam keranda besi yang pada luarannya dorang bentukkan seperti seorang perempuan. Tetapi dekat dalam keranda tu penuh dengan spike guys. Paku-paku tajam. Dan paku-paku tajam ni tak adalah panjang sangat sebenarnya. Senang cerita, dia takkan tembus sampai ke belakang. So dia tembus macam ni, tak sampai ke belakang lah. Dia hanya akan menembusi kulit beberapa inci je. Dan ada juga yang mengatakan yang paku-paku tu tak diletakkan di kawasan-kawasan vital macam hati ke, kepala kau ke. Yalah benda-benda yang boleh kau buat mati cepat. Selalunya orang akan ambil masa lebih kurang setengah hari sebelum orang tu mati akibat kehilangan darah yang banyak. Selalunya hukuman ini hanya untuk mereka yang memberontak kepada raja dan hukuman ini akan dijalankan di public geng. Sebab apa public? Untuk dijadikan contoh kepada orang ramai supaya tak ada seorang pun yang akan berani persoalkan keputusan raja lepas tu.
Akan tetapi benda ni hanyalah spekulasi je. Sembang banyak-banyak lah last spekulasi. Sebabnya tak ada satu rekod pun di dalam sejarah mengatakan benda ni pernah digunakan. Sebab kalau korang nak tahu, dari zaman dulu pun setiap hukuman dorang akan rekod nama, tarikh, cara hukuman dan sebagainya. Dan ahli sejarah tak jumpa apa-apa rekod pasal Iron Maiden ni. Walau macam mana pun Iron Maiden ni betul-betul wujud ya geng. Benda tu adalah artifak yang betul yang korang boleh jumpa di museum di Eropah. So yang keempat ni bukanlah device sangat sebenarnya, tetapi menggunakan hikmat binatang. Binatang apa? Oh, comel je guys binatang ni. Tikus mat. So hukuman ni dikatakan hukuman paling kejam sekali. So sejarah asal usul diorang jumpa hukuman ni sebenarnya tak sengaja guys. Bukan diorang reka sendiri. Tak. So dikatakan di bawah Jabatan London, diorang bina sebuah penjara yang diorang tempatkan pesalah-pesalah ni. Dan disebabkan sungai yang mengalir dekat bawah jambatan tu ada pasang surut, masa air pasang ni lah yang masa prisoner sangat-sangat tak suka. Sebabnya masa air naik, semua tikus pun naik. Diorang akan masuk kat tempat kurungan pesalah ni tadi. Dan disebabkan pesalah ni kadang-kadang diikat di dinding ataupun dipasung, so diorang tak ada choice untuk bergerak. So disebabkan itu, tikus-tikus ni semua makan kaki pesalah-pesalah ni tadi. So tiba-tiba guard-guard dalam penjara tu dapat idea. Mentol lampu menyala lah. Macam mana diorang buat? So katakanlah aku ni seorang pesalah. Tiba-tiba ada orang tuduh aku curi selipar dia pula. So diorang ni akan baringkan aku ke atas meja dengan kaki dan tangan aku diikat supaya aku tak boleh bergerak. Lebih kurang macam ni lah kan. Lepas tu guard tu akan ambil tikus-tikus yang diorang puasakan berhari-hari dan letak kat dalam bekas mangkuk. Dan bekas mangkuk tu diorang akan tekap kat perut aku. Yang paling best adalah dekat atas periuk tu diorang akan letak arang panas pula guys. So bila tikus-tikus ni rasa bahang daripada atas, satu je jalan keluar diorang, iaitu ke bawah. Dekat bawah ada apa? Perut aku mat. Ngilua. So benda ni selalunya diorang akan buat bila diorang nak soal siasat. Diorang nak confession. Gila kau mat. Kalau akulah kan, bukan setakat mengaku curi selipar jiran je tau. Selipar Tok Imam yang hilang pun aku sanggup mengaku. Gila tikus. Kita akhirnya telah sampai kepada last countdown. Cara sesaan yang last ni boleh dikatakan yang paling hina, yang paling kreatif dan yang paling tak bermoral. Cara ni dikatakan banyak diorang guna masa Perang Dunia Kedua dulu. Dan alat yang digunakan palinglah simple. Benda ni terdapat pada alam sekitar. Korang nak tahu apa? Buluh. Korang kena tahu dulu buluh ni macam mana dia tumbuh. Buluh ni sebenarnya adalah tumbuhan yang paling pantas membesar. Dia punya pantas ada spesies yang tumbuh sepanjang 91 cm dalam masa 24 jam. 91 cm, ya betul. Kejap. 3 kaki mat. Panjang. So korang mesti tertanya-tanya, apa kena-mengena buluh ni dengan penyiksaan? Buluh ni keras dan boleh tumbuh laju. Habis tu takkan nak ambil buluh tu libas orang? Macam tak kejam je. Kan? Okey, aku nak korang imagine. Katakanlah korang berada di dalam hutan dan korang dah dapat tangkap seorang penjahat. So kau nak korang info ni daripada orang jahat ni. Disebabkan korang berada dekat dalam hutan dan tak ada alat-alat penyiksaan macam Abang Boy mention tadi, apa choice yang korang ada? Ni Abang Boy bagi idea. Korang dudukkan orang jahat tu dekat atas rebung buluh yang baru berputik tu. So macam aku cakap tadi, buluh kan boleh tumbuh dengan laju. Lebih kurang macam 1 inci sejam lah kan. Korang boleh imagine tak macam mana rasanya selepas beberapa jam orang jahat tu diikat di situ? Aku pun dah ngilu-ngilu dah ni bye. Terkepit-kepit aku. So confirm lah selepas beberapa jam dia akan bagi tahu je apa benda info yang korang nak tahu. So cara ni tak semestinya yang orang jahat didudukkan di atas rebung buluh tu. Kadang-kadang orang jahat tu dibaringkan. Mesti kau fikir macam, alah macam tak real je. Takkanlah benda tu boleh tembus orang kan. Skeptikal, biasalah manusia. Tetapi ada satu rancangan TV yang famous dulu. Mungkin korang pernah dengar lah kot. Nama siaran tu adalah Mythbusters. So geng Mythbusters ni buat eksperimen. Diorang letak material yang lebih kurang sama macam daging manusia dekat atas rebung buluh yang baru nak tumbuh tu. Selepas beberapa jam, tembus mat. Tak tipu. Aduh hai.
Buluh tu betul-betul tembus material tu. Korang boleh check sendiri. Abang Boy ada letak link dia dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten video Abang Boy ni, mungkin korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.